Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada dua orang panel kita pada hari ini serta hadirin sekalian. Yang dialu-alukan panel pertama kita yang cantik dan tinggi ilmunya, Ustazah Mastura binti Hassan yang merupakan guru kurikulum bersepadu tahfiz KBT di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Dungun. Dan seterusnya panel kedua kita yang manis senyumannya iaitu Ustazah Aisyah binti Hassan yang merupakan guru sekolah agama Parit Kaidi Muar. Yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa program yang telah bersama-sama dengan saya dalam menjayakan webinar ini serta hadirin sekalian. Izinkan saya memulakan webinar kita pada hari ini dengan sebuah pantun. Cantik kuntuman bunga dahlia, pohon melati di tepi perigi. Rasulullah merupakan junjungan mulia, halus pekerti, indah peribadi. Selamat datang ke webinar mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW dalam menghadapi cabaran sebagai Khalifah Allah. Saya Rauda binti Hassan, pelajar PPI SMP Ambilan Jun 2022 dari Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On selaku moderator bagi program pada hari ini. Bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah kita mulakan majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk maklumat hadirin sekalian, program pada hari ini diadakan bagi memberi pendedahan kepada mahasiswa dan mahasiswi mengenai akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah dalam menghadapi cabaran hidup baginda supaya dapat dijadikan contoh dalam setiap perbuatan kita. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya ingin mengajukan soalan pertama saya kepada Ustazah Mastura. Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan akhlak? Ustazah? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke? Pertama, boleh dengar suara Ustazah? Boleh, Ustazah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustazah ucapkan kepada adik moderator kita. Dan yang dihormati panel kedua kita iaitu Ustazah Aisyah binti Hassan. Okey, berbalik kepada persoalan kita berkenaan apa itu akhlak. Okey, pengertian akhlak. Menurut bahasa, perkataan akhlak berasal daripada perkataan al-khuluq, bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku dan adat kebiasaan. Al-Quran juga ada menyebut berkaitan akhlak dalam surah Al-Qalam, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau iaitu Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Dari sudut bahasa, dari sudut istilah pula, okey, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Jadi kat sini, akhlak adalah sesuatu tindakan yang terzahir daripada tingkah laku kita secara spontan. Jadi itulah pengertian akhlak yang dapat Ustazah kongsikan untuk adik-adik semua. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Mastura atas pengertian sebentar tadi. Setelah kita memahami pengertian akhlak dengan terperinci, marilah kita dengarkan pula mengenai pengertian emosi yang akan disampaikan oleh Ustazah Aisyah. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cik Moderator kita yang cantik molek. Dan yang dihormati Ustazah Mastura selaku panel yang pertama. Okey, pertamanya dengar tak suara saya? Okey, jelas ya? Dengar Ustazah. Okey, terima kasih. Okey, berbalik kepada soalan Cik Moderator kita, iaitu apa itu emosi? Definisi emosi menurut ilmu psikologi ialah satu tindak balas subjektif ataupun perasaan seseorang yang disertai dengan beberapa perubahan iaitu
perubahan fisiologi ataupun fizikal, perubahan tingkah laku ekspresif iaitu tanpa lisan, perubahan pengalaman dan perubahan penilaian mental seseorang. Okey, pada umumnya emosi ni adalah satu reaksi dalaman yang mempunyai kualiti ekspresif dan dia mempengaruhi pemikiran kita, perasaan dan tingkah laku. Okey, emosi boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang individu dan ia juga boleh mengawal reaksi emosi kita. Okey, seterusnya terdapat dua jenis emosi iaitu emosi positif dan emosi negatif yang tergolong dalam dua kategori sama ada ia membina ataupun ia merosakkan kita. Okey, berhubung dengan perkara ini, seorang tokoh keilmuan Islam yang tidak asing lagi iaitu Dr. Muhammad Usman Najati ada menyatakan bahawa kepelbagaian ilmu yang terdiri daripada pelbagai perasaan iaitu rasa marah, rasa sedih, suka, kecewa, kasih sayang, semuanya ada di dalam diri manusia dan manusia ni boleh memahami reaksi dan kita boleh mengurus emosi dengan baik. Okay, jika ditinjau pada hari ini, ia berkaitan dengan kecerdasan emosi. Beberapa elemen penting dalam kecerdasan emosi ialah mengenali jenis emosi, memahami emosi dan memahami emosi orang lain. Itu dia sedikit berkaitan pengertian emosi daripada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustazah Aisyah atas perkongsian beliau sebentar tadi. Apa yang boleh saya simpulkan di sini, emosi ialah satu reaksi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan dan tingkah laku individu. Untuk meneruskan majlis kita, dipersilakan Ustazah Mastura untuk menceritakan serba sedikit mengenai akhlak Rasulullah SAW sebagai seorang khalifah Allah serta penghayatannya dalam kehidupan kita. Dipersilakan Ustazah Mastura. Okay, terima kasih diucapkan kepada adinda moderator kita, Cik Raudhah binti Hassan. Okay. Apabila ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak yang dapat kita perkatakan kerana sememangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah role model ataupun qudwah hasanah, bukan sahaja dalam konteks rumah tangga ataupun masyarakat, bahkan meliputi semua aspek dalam kehidupan seharian kita. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq," iaitu sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Okay. Dan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala merakamkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh tauladan yang terbaik untuk kita ikuti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, "Fa'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik. Jadi antara akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat Ustazah kongsikan kepada adik-adik sebagai tauladan, khususnya dalam konteks sebagai seorang remaja atau pelajar adalah yang pertama, jujur dan amanah. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat jujur dari usia baginda kecil lagi, kanak-kanak lagi sehinggalah akhir hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan baginda digelar sebagai Al-Amin, iaitu yang bermaksud yang dipercayai. Ke antara buktinya, semasa menjalani perniagaan, baginda sangat terkenal sebagai seorang peniaga yang jujur dan amanah serta disukai ramai orang. Jadi sikap jujur dan amanah ni sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan seharian kita. Sama ada kita perlu jujur dengan diri kita sendiri, kita perlu jujur dengan insan di sekeliling kita, ataupun sebagai seorang pelajar khususnya, kita perlu jujur dan amanah dalam melaksanakan setiap tugasan yang diberikan oleh lecturer kita ataupun pensyarah kita. Itu sifat yang pertama. Yang kedua,
yang ingin Ustazah kongsikan adalah sifat pemaaf. Akhlak kedua ni adalah akhlak yang sangat penting. Okey, baginda Nabi SAW seorang yang sangat pemaaf. Terutamanya dalam usaha dakwah Nabi SAW terhadap masyarakat Mekah. Okey, baginda banyak menerima hentaman, makian, cacian, tapi baginda tetap melapangkan hati ataupun tidak menyimpan marah serta dendam kepada pelaku tersebut. Dan baginda sentiasa memaafkan orang-orang yang menyakiti baginda. Misalnya, semasa berdakwah di Taif, Nabi Muhammad SAW mengalami kecederaan akibat dibaling batu, dibaling najis oleh penduduk Taif pada ketika itu. Tapi baginda Nabi SAW, Cah, boleh pause kan? Boleh? Aduh. Boleh. Nanti sampai balik dekat poin kedua ni, bateri pula mati padahal tadi rasa macam Boleh. Nak pause Mula. Okey, yang kedua adalah sifat pemaaf. Okay, akhlak kedua. Sorry Cah, Ulang je. Steady kan. Akhlak kedua yang dapat Ustazah sebutkan di sini adalah sifat pemaaf. Baginda Nabi SAW seorang yang sangat pemaaf, terutamanya dalam usaha dakwah Nabi SAW terhadap masyarakat Mekah. Okay, baginda banyak menerima hentaman, makian, cacian, namun walaupun pelbagai ugutan untuk mencederakan atau membunuh baginda Nabi SAW, tetapi baginda tidak menyimpan marah ataupun dendam kepada pelaku tersebut. Okay, misalnya semasa berdakwah di Taif, Nabi SAW mengalami kecederaan akibat dibaling batu, dibaling najis dan sebagainya. Tetapi tidak pernah terdetik di hati Nabi SAW untuk membalas setiap perbuatan yang telah dilakukan. Malahan waktu tu malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi untuk menjatuhkan gunung ke atas penduduk Taif. Namun baginda menolak, bahkan mendoakan kesejahteraan kepada penduduk Taif pada ketika itu. Jadi kita dapat lihat kat sini betapa pemaafnya baginda Nabi SAW. Seharusnya sifat ini kita dapat contohi dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Kerana sifat pemaaf adalah sifat yang mulia dan itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Okey, seterusnya sifat yang ketiga yang Ustazah nak kongsikan kepada adik-adik semua adalah sifat merendah diri. Baginda Nabi SAW tidak pernah sesekali menolak pelawaan ataupun jemputan sama ada daripada golongan bangsawan maupun rakyat biasa. Okay, baginda Nabi SAW melayan seorang hamba ataupun seorang sahabat dengan layanan yang sama. Baginda Nabi juga gemar duduk bergurau bersama sahabat tanpa membeza-bezakan antara sahabat-sahabat baginda. Jadi begitulah akhlak yang dapat kita contohi dan aplikasi dalam kehidupan kita. Sikap merendah diri ni satu sifat dan akhlak yang sangat penting untuk kita ikuti atau kita tanam dalam diri kita sebagai seorang pelajar. Ibarat kata patah Melayu, ikutlah resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Okay, seterusnya, akhlak Nabi SAW yang keempat adalah sentiasa bersangka baik. Okay, Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk kerana sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Okey, baginda Nabi SAW sendiri seorang yang sangat bersangka baik kepada orang lain serta sering mengajak semua Muslim untuk mendahului sangka baik dengan menjauhi sifat-sifat yang buruk. Sifat yang buruk sangka terhadap orang lain. Okey. Sebagaimana bukti Allah Subhanahu Wa Taala sendiri
menggambarkan tentang bagaimana kita perlu menjauhi prasangka buruk, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk, kerana sebahagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Okey. Dan poin terakhir yang Ustazah nak kongsi dengan adik-adik adalah sifat sabar dan tabah. Okey, dari baginda kecil lagi, Allah Subhanahu wa taala telah mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat tabah dan sabar. Baginda telah kehilangan ibu, ayah serta datuk baginda pada usia kecil, yang menuntut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa bersabar dalam menghadapi apa jua cabaran dalam kehidupan. Sehinggalah apabila baginda Nabi besar ataupun dewasa dan diangkat menjadi Rasul, semakin banyak ujian-ujian yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadapi. Tapi Nabi dapat mengharungi ujian tu dengan ketabahan yang sangat tinggi. Jadi dapat kita lihat kan, dalam dakwah usaha Nabi, baginda menghadapi banyak cabaran, hinaan, cacian, dilukai, tapi baginda sentiasa menerapkan sifat sabar dan tabah dalam setiap apa yang baginda lalui. Jadi semestinya kita tak boleh nafikan bahawa sifat sabar dan tabah adalah satu kunci yang amat penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, khususnya dalam mendepani cabaran masa kini sebagai seorang remaja atau sebagai seorang pelajar. Okey, mungkin itu sahaja perkongsian Ustazah untuk adik-adik. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Mastura atas pencerahan yang sangat jelas. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada penerangan Ustazah Mastura tadi ialah terdapat 5 tauladan dan akhlak Nabi yang dapat kita ikuti sebagai pelajar. Yang pertama, sifat jujur dan amanah. Yang kedua, pemaaf. Yang ketiga, sifat merendah diri. Yang keempat, sifat bersangka baik. Dan yang kelima, sabar dan tabah. Baiklah, soalan saya seterusnya ditujukan kepada Ustazah Aisyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustazah Mastura sebentar tadi, Rasulullah merupakan uswatun hasanah yang memberi panduan dalam kehidupan. Oleh itu, boleh ke Ustazah Aisyah terangkan kepada kami bagaimana Nabi SAW menguruskan emosi baginda? Seterusnya, bagaimana cara menghayatinya dalam kehidupan harian kita? Terima kasih Ustazah Aisyah. Terima kasih diucapkan kepada Cik Moderator kita. Untuk soalan berkaitan kisah Nabi menguruskan emosi dalam kehidupan seharian baginda. Ada diceritakan dalam sebuah hadis, iaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah." Dia bertanya berulang-ulang dan tetap dijawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini cukup menjadi bukti bahawa manusia seringkali akan terjebak dalam keadaan emosi ataupun marah yang berpanjangan sehingga kan kita tak beri peluang kepada beri peluang untuk memaafkan orang lain. Kita terlalu mengikut emosi dalam marah. Sebab itulah wajar apabila Nabi Muhammad SAW mengulangi nasihatnya sebanyak 3 kali. Bagaimana kita nak menguasai marah atau mengawal emosi? Nabi Muhammad SAW pernah memberikan nasihat iaitu, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika kamu masih marah padahal sudah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Jika kamu masih marah padahal sudah dalam keadaan berbaring, maka segera bangkit dan ambil wuduk untuk bersuci dan lakukan solat 2 rakaat. Bila kita lihat betapa bijaknya nasihat Rasulullah SAW. Sebab ketika manusia sedang marah, ia akan mengalami 2 perkara. Yang pertama, ketegangan saraf, terutamanya saraf otak. Yang kedua,
dirinya sedang bergelut dengan kekuatan hawa nafsu yang sangat dahsyat. Dalam pandangan agama, hawa nafsu ni boleh dikaitkan dengan hasutan syaitan. Maafkan saya. Seterusnya. Maka ajaran Rasulullah SAW tentang perubahan gerakan fizikal daripada berdiri kepada duduk dan dari duduk kepada baring untuk melenturkan dan meredakan ketegangan saraf otak dan saraf-saraf yang lain. Jika gerakan fizikal tak mampu nak redakan emosi marah, Rasulullah SAW berpesan agar kita segera berwuduk dan dirikan solat 2 rakaat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita segera berlindung kepada kekuatan Allah kerana Allah adalah sebaik-baik kekuatan. Dalam surah Ali Imran ayat 173, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang bermaksud cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Seterusnya, soalan yang kedua. Soalan bagaimana kita boleh mengurus emosi dengan baik. Pada hari ini saya ingin kongsikan 5 cara untuk mengawal ataupun mengurus emosi menurut Islam. Yang pertama, kita perlulah menjaga lisan ketika marah. Kita sangat dianjurkan untuk berdiam diri ketika kita sedang marah. Kalaulah kita perlu bercakap sekalipun, kita tenangkan diri kita, cakap perkara yang baik sahaja. Jangan sampai emosi menguasai fikiran kita dan tindakan kita kerana ia akan merugikan diri kita dan bimbang. Perkataan yang kita keluarkan tu akan menyebabkan perkara yang tidak diingini akan berlaku. Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iza radiba ahadukum falyaskut." Apabila seseorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Maka kita perlulah menjaga lisan kita ketika kita sedang marah supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Yang kedua, berwuduk dan berdoa. Seperti yang saya telah ceritakan sebentar tadi. Jika kita terlalu marah, kita ambil wuduk dan solat sunat 2 rakaat. Perkara sunat ni adalah anjuran dari Rasulullah SAW yang kita perlu praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Yang mana ia bertujuan untuk menormalkan kembali emosi kita dan memadamkan api kemarahan. Yang ketiga, kita perlu sentiasa berfikiran positif. Setelah kita rasa lebih tenang, dah reda, kita boleh cuba untuk berfikir secara positif. Tujuannya untuk mengembalikan balik semangat kita dan mendatangkan emosi kepada kita selepas kita dah berjaya nak tenangkan diri kita. Contohnya macam mana? Contohnya seperti kita fikirkan apa akibat yang akan berlaku bila kita tak mengawal emosi kita tadi. Kita lihat perkara yang logik dari segi perkara yang positif. Jadi kita boleh mengawal emosi kita dengan mudah. Seterusnya yang keempat, tersenyumlah. Tak kisahlah dalam keadaan emosi apa sekalipun, kita cuba untuk senyum. Walaupun kita rasa kita tipu diri kita dengan senyum, tapi senyumlah. Kenapa? Emosi ni dia akan berubah menjadi lebih positif bila kita senyum. Mungkin rasa pelik kan? Tengah marah, tiba-tiba senyum. Tapi anda perlu tahu bahawa otak berkait rapat dengan bahasa tubuh kita. Dengan tersenyum, otak akan respon dan sesuaikan dengan emosi senyum itu tadi. Biasa kalau senyum, orang akan bahagia. Jadinya, bila kita senyum, otak akan respon yang kita ni, sedang gembira. Selain itu, senyum juga boleh meredakan situasi yang tegang. Bila kita tengok orang tegang, kan senyum. Jadi, kita pun akan tersenyum. Jadi, senyumlah. Yang terakhir, yang kelima, berkongsi dengan orang yang tepat. Jika anda rasa 4 cara tadi tak boleh, jadi cuba untuk berkongsi kepada orang lain. Tapi pastikan anda berkongsi kepada orang yang tepat. Kongsi pada orang yang anda percaya. Orang yang rapat dengan kita. Berkongsi ni dia akan bantu kita untuk percaya diri kita, bantu kita untuk selesaikan masalah kita, bantu kita untuk redakan emosi kita. Bila kita berkongsi, kita akan dapat pendapat, kita akan dapat nasihat daripada orang lain. Jadinya,
kita perlu berkongsi masalah supaya kita boleh redakan emosi kita. Itulah tadi 5 cara yang saya kongsikan. Jadinya sama-samalah kita aplikasikan 5 cara untuk mengurus emosi menurut Islam yang saya kongsikan tadi. Jadinya mengurus emosi dengan bijak ni sangatlah penting bagi seseorang individu untuk menjamin kesejahteraan hidup. Itu saja daripada saya. Wallahualam. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Aisyah atas penjelasan itu sebentar tadi. Sebagaimana penjelasan Ustazah Aisyah tadi, emosi yang tidak terkawal memberi kesan negatif kepada diri kita sendiri. Oleh itu, Nabi SAW telah banyak menunjukkan cara yang terbaik dalam menguruskan emosi dalam perbuatan baginda untuk kita ikuti. Baiklah, kita seterusnya untuk sesi soal jawab. Saya dapat satu pertanyaan daripada pelajar IPG yang bernama Nur Natasha Nabila. Beliau bertanya kepada Ustazah Mastura berkaitan soal akhlak. Soalannya berbentuk begini. Ustazah, pada zaman dunia tanpa sepadan ini, remaja masa kini menghadapi cabaran di mana banyak aplikasi yang mempunyai konten-konten yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan menjejaskan akhlak seseorang. Jadi, apakah nasihat Ustazah kepada remaja di luar sana mengenai isu tersebut? Terima kasih. Dipersilakan Ustazah Mastura. Alhamdulillah dan terima kasih kepada adik Natasha ya. Ni Cik Raudah. Adik Natasha kerana mengajukan soalan. Okey, berbalik kepada soalan adik Natasha tentang cara mengatasi ataupun cara menghadapi cabaran dunia global sekarang kan. Okey, antara cara yang Ustazah nak sampaikan atau kongsikan adalah mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan ataupun sebagai role model kita dalam kehidupan seharian. Okey, macam mana caranya? Dengan cara kita berpegang dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum biha." Kitab Allah wa sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengannya, iaitu apa dia? Kitab Allah dan sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu poin yang penting untuk kita pegang. Apabila kita berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah, insya-Allah kita dapat mendorong atau membenteng diri kita daripada melakukan perkara yang tak elok. Okey, yang kedua adalah saya nak tekankan di sini adalah membentengi diri kita dengan sifat malu supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada melakukan perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tak elok. Sebab apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Maksud dia apa? Rasa malu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Ataupun hadis Nabi dalam riwayat lainnya, "Al-haya'u syu'batu minal iman." Iaitu malu merupakan sebahagian daripada iman. Jadi bila kita hiasi diri kita dengan sifat malu, jadi kita akan menambah keimanan dalam diri kita dan kita automatik akan membentengi diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang tak sepatutnya. Okey, mungkin sedikitlah wallahu alam perkongsian daripada Ustazah, semoga menjawab persoalan adik Natasha tadi. Baiklah, terima kasih kepada Ustazah Mastura atas jawapan sebentar tadi. Saya harap jawapan tersebut dapat membuka mata dan hati remaja-remaja di luar sana dalam menelusuri akhlak Rasulullah seiring dengan pemodenan zaman. Baiklah, masa pun seakan mencemburui kita. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Ustazah Mastura dan Ustazah Aisyah.
kerana telah banyak meluangkan masa bersama kami dalam webinar mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah dalam menangani cabaran kehidupan sebagai khalifah Allah. Terima kasih juga diucapkan kepada pelajar IPGK PHO dan hadirin sekalian yang telah memeriahkan webinar pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.